dia balik guys. Mak dia balik guys. Mak dia balik guys.
samalah. Okey. Era, hot, apa lagi? Suria. Okey. Apakah faktor-faktor kebangkitan sastra pada era moden, pada zaman moden? Bagaimana sastra itu boleh bangkit pada zaman moden? Apakah faktor-faktor? Yang pertama ialah surat khabar dan majalah. Surat khabar dan majalah. Okey. Akhbar dan majalah ada salah satu faktor terpenting yang membantu pertumbuhan dan kemajuan sastra. Okey, di Mesir iaitu presiden kita presiden Mesir ataupun kita panggil Gubernur Mesir iaitu Muhammad Ali, okey. Dia mengeluarkan akhbar yang bertajuk Haqaiq Misr. Haqaiq Mesir. Maksudnya ialah uh, fakta Mesir. Hakikat itu iaitu hakikat maksudnya ialah fakta, haqaiq jamak. Mungkin fakta-fakta tentang Mesir yang memaparkan kehidupan masyarakat Mesir dan kesusastraan Arab. Jadi berkembanglah sastra Arab sebab ada surat khabar. Okey, itu di Mesir. Di Tunisia, okey, Tunisia dalam bahasa Arab kita panggil Tunis. Ada akhbar bernama Ar-Raid. Okey, Ar-Raid ini ialah merupakan surat khabar kerajaan tu sendiri, lidah kerajaan. Kalau di Malaysia dulu kita ada utusan Malaysia kan. Itu ialah akhbar kerajaan Barisan Nasional masa tu. Zaman sekarang tak tahu. Okey. Ataupun kalau bukan kerajaan, lidah politik tu adalah macam kalau PAS kita ada Harakah, kalau keadilan kita ada Suara Keadilan, kalau UMNO kita ada UMNO rasa tak ada kot. Kalau DAP ada Roket, macam itulah. Okey, antara akhbar-akhbar yang lain yang ada pada zaman tu ialah Mir'atul Ahwal. Okey, Mir'atul Ahwal maksudnya cermin perkembangan semasa. Okey, cermin-cermin perkembangan semasa. Jadi itu dia memaparkan, cermin maksudnya dia memaparkan, melantunkan kisah apa ni, hal ehwal semasa. Okey, Rizq Hasuna. Okey, Rizq Hasuna juga nama akhbar Al-Jawaib. Okey. Jawaib pun juga nama akhbar. Okey, selain akhbar, kita juga ada majalah. Iaitu majalah Al-Manar. Ni antara majalah terawal. Al-Manar, Al-Azhar, Al-Risalah, Al-Thaqafah, Al-Hilal. Jadi majalah-majalah ni mengemukakan tentang sastra-sastra pada zaman tu, mengemukakan karya-karya, mengemukakan karyawan-karyawan dalam tu. Jadi berkembang juga sastra pada zaman moden tu. Okey, selain itu, apakah lagi faktor yang menyebabkan sastra berkembang pada zaman moden, awal moden? Okey. Iaitu sekolah dan universiti. Okey, pada awalnya uh, sistem pembelajaran di Arab, okey, dia tidak ada sekolah lagi, dia tak ada universiti, dia merupakan macam sistem pondok di Malaysia. Okey, pondok yang kita kalau ada kat Kelantan banyak kan, kat Kelantan dekat dekat apa ni? Terengganu, Selangor pun banyak juga. Jadi itulah sistem tradisional namanya. Pada diamalkan orang Arab pada zaman moden dulu, awal moden, sebelumnya ada sekolah dan universiti. Okey, sistem tu kita panggil dia Al-Katatib. Okey, sistem Al-Katatib. Okey, sistem Al-Katatib ni menyerupai sistem pondok di Malaysia. Kalau di Indonesia kita panggil pesantren. Okey, kamu bila nak pergi Indonesia? Yang kata program tu? Jadi ke tak? 26.
Hari Hari bulan? bulan 2. 2. Oh, 26 Sampai bulan 2 Okey. Exam bila exam? Dah keluar dah 16 exam punya jadual? dah. 16, 17, 18. Sastra hari apa? Cuba tengok sastra hari apa? Jumaat. Jumaat. Berapa bulan? 14 saya rasa. Jumaat. Sastra hari Sabtu. Sabtu hari Pagi. berapa bulan? Hari bulan? 17 bulan ni. 2. 17 bulan 2 9. 17. Ayo pukul 9. Pukul 9 sampai? 11. Oh, okey 9 sampai 11, 9, 10, 11. 11.30 kan? 2 Saya jam buat je. itu 2 jam je. Oh, bagus juga. Saya terletak 2 jam setengah. Mungkin dalam perbincangan lain dia kata 2 jam cukup kot. Di peringkat fakulti ataupun peringkat ni. Okey, 17 bulan Sabtu Okey. Okey, ini kata ialah sistem tradisional pengajaran di peringkat awal sebelum tertubuhnya sekolah dan universiti. Okey. Okey, di mana sistem talaqi bersama tuan guru sebenarnya kita panggil tuan guru lah, di sana panggil syekh-syekh kan. Dekat masjid-masjid, okey, seperti Masjid Al-Azhar di Mesir, okey, sistem ni banyak berlaku. Sistem talaqi ni banyak berlaku pada zaman tu. Masjid Al-Azhar di Mesir, Masjid Bani Umayyah di Damsyik, Masjid Zaituna di Tunisia, okey. Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, okey, Masjid Al-Aqsa, Masjid Baghdad dan juga Masjid Ahmadi dekat Tanta. Okey. Jadi sebelum tu memang sistem kataib ni berlaku di masjid-masjid tersebut. Okey. Kemudian Syekh Muhammad Abda, ingat nama ni, Syekh Muhammad Abda. Ini penting tajuk Faktor Kebangkitan Sastra pada era moden ni antara tajuk yang penting untuk masa depan kita bersama. Tak adalah untuk exam lah. Okey. Apa tadi? Jadi isi-isi ni penting lah sebab dalam tu dia kena buat karangan kan. Jadi kena elaborate lah. Okey, kemudian Syekh Muhammad Abda di Al-Azhar. Okey. Al-Azhar tu masa tu masjid je kan. Memperbaharui sistem. Oh sorry, saya tulis sistem dia jadi gini tapi tak apalah. Pendidikan lama ini dengan membuat peringkat pendidikan kepada sekolah rendah, sekolah menengah dengan universiti. Jadi, siapakah yang mempelopori sistem baru dalam pengajian di negara Arab ni, di Mesir Azhar, iaitu Muhammad bin Abda. Okay, dia membina sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Sebelum campur je semua kan. Okay, sistem pondok. Okey, dia ada sekolah rendah, sekolah menengah, ada universiti. Okey. Lepas tu di universiti pula ditubuhkan universiti iaitu Universiti Al-Azhar. Okey, Universiti Al-Azhar iaitu universiti pertama. Okey, iaitu 3 fakulti terawal ketika tertubuhnya Universiti Al-Azhar iaitu Fakulti Bahasa, Fakulti Syariah dengan Fakulti Usuluddin. Okey, apakah nama fakulti kamu? FKI. Yelah, nama penuh lah. Fakulti Kontemporari Islam. Okey. Fakulti Kontemporari Islam. Itu saya dah pernah belajar situ tau. Hal lain. Okey. Fakulti Pengajian Kontemporari Islam. Kita panggil FKI. Okey. Okey, kemudian banyak negara Arab mencontohi Al-Azhar dengan menubuhkan sekolah-sekolah dan universiti yang ada. Okey, cuba sebutkan universiti di negara Arab yang kamu tahu. Sebabnya kebanyakan universiti negara Arab memang dah lama. Okey. Universiti lama. Okey. Selain Al-Azhar, universiti apa lagi yang kamu tahu?
Yarmouk. Yarmouk University, betul. Saya pernah belajar di Yarmouk University. Lagi? Tu je. This is general knowledge. Come on, guys. Nama-nama universiti yang ada di negara-negara Arab yang kamu tahu ke tak tahu? Yang tak sebut ni tak tahu. Kita ada Universiti Azhar, kita ada Yarmouk University lagi. Mesti Madinah. Okay, Universiti Islam Madinah. Okay, bagus. Lagi? Tu je. Okay, kita ada University of Jordan. Okay, kita ada University King Abdul Aziz di Mesir. Di mana pula? Di Arab Saudi. Okay, kita ada Jamia Qatar di Qatar. Okay, kita ada Jamia Sarjah di Sarjah. Sarjah tu dekat UAE. Okay, banyak lagi universiti. Okay. UIA ada dua dalam dunia. UIA Malaysia dengan UIA Pakistan. Okay. Yang nama sama. Universiti Islam Antarabangsa Pakistan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, International Islamic University Malaysia, International Islamic University Pakistan. Okay. Di Malaysia ada 3 buah universiti Islam di bawah kluster Islam, iaitu UIA, USIM dengan satu lagi universiti apa kalau kamu nak tahu? 3 kluster universiti Islam dalam Malaysia ada 3. Okey, kluster universiti Islam dalam Malaysia ada 3 buah universiti. Yang pertama UIA, yang kedua USIM, yang ketiga apa dok? Uniza. Ya, Uniza. Uniza. Okey, Uniza adalah universiti ketiga di bawah kluster universiti Islam dalam Malaysia. Okey. Ni yang lain ni tahu. Hafal tak lagu Uniza macam mana? Ke tak hafal? Okey. Kemudian bila tertubuhnya Universiti Azhar dan juga sekolah-sekolah dekat Azhar tu. Okey, Azhar, Al-Azhar tu nama umum. Di bawah dia ada Universiti Azhar, ada sekolah menengah, ada sekolah rendah. Okey. Jadi banyaklah negara lain pun juga tiru macam Al-Azhar, dia menubuhkan sekolah-sekolah dan universiti. Okey, selain tu apakah lagi faktor-faktor yang menyebabkan sastra tu berkembang? Maka dengan ada universiti dengan sekolah ni ada juga mengajar ataupun berbincang tentang karya-karya sastra. Jadi sastra pun berkembang. Okey. Seterusnya ialah mesin cetak, matabi'. Okey, mesin cetak ni telah wujud dicipta oleh Barat 5 abad yang lalu. Okey? Sangat lama. Jadi mesin cetak ni lah merupakan satu faktor kemajuan mereka. Okey. Dia juga tersebar di Asia. Asia juga mengambil mesin cetak ni untuk keperluan dalam jajahan-jajahan mereka. Pernah tengok tak cerita drama Korea yang pasal raksasa tu? Yang mak dia tu jadi raksasa. Tengok tak? Ke tak ada? Cerita apa tu? Saya tengok dah tapi lupa dah tajuk dia. Tengah tunggu musim kedua. Apa ni yang mak dia tu jadi dia Jepun, dia menjajah Korea kan? Jepun dia jajah Korea. Okey, lepas tu dekat hospital Jepun tu dia telah membuat satu kajian-kajian untuk senjata Jepun lah. Jadi salah satunya dia mengkaji, dia buat monster, dia buat raksasa. Okey, raksasa tu dia gunakan perempuan tu, mak kepada heroin tu. Cerita apa tah? Okey. Dalam cerita tu zaman-zaman Jepun kan ada cetakan apa ni? Surat khabar
ada versi yang versi betul dengan versi yang tak betul lah. Macam tu lah. Nak cerita pasal mesin cetak lah. Jadi kilang-kilang mesin cetak ni telah dirampas oleh Jepun semua tu. Macam tu lah. Nak menggambar. Okay. Cerita tu best juga. Tengah kedua, cerita pasal apa ni, penjajahan lah. Okay. Okey, jadi bagaimana orang Arab mengenali mesin cetak? Okey, orang Arab terutama di Mesir dia mengenali mesin cetak melalui kempen Perancis. Jadi Perancis bila dia masuk Mesir, bagus juga. Dia bukannya dia memang nak menjajah tapi di sebalik itu ada juga sisi positifnya. Dia memasuki Mesir pada tahun 1501 Hijrah. Okey, dia juga mau mesin cetak. Mesin cetak ni bukan sahaja bahasa Perancis, huruf-huruf Arab pun juga dia buat juga. Okey, masuk ke dalam Mesir. Jadi dari situlah orang Arab mengenali mesin cetak. Okey, Muhammad Ali Pasha iaitu Presiden Mesir masa tu, Gubernur Mesir ke, dia membeli mesin itu untuk digunakan dengan optimumnya. Okey. Jadi mesin cetak yang pertama yang digunakan oleh orang Arab, mesin cetak pertama yang digunakan oleh Mesir iaitu yang dibeli oleh Ali Pasha. Okey, Ali Pasha lah orang Arab pertama membeli mesin cetak. Bila dia dah beli mesin pencetak tu, dia namakan mesin pencetak tu sebagai pencetak Amiria. Matba'ah Al-Matba'ah Al-Amiria. Okey, ingat nama ni ya. Pencetak Amiria. Okey, inilah mesin cetak yang pertama mencetak karya-karya ataupun cetakan-cetakan Arab. Yang dimiliki oleh orang Arab tu sendiri. Okey. So teknologi ini tersebar di serata negara Arab dan banyak buku-buku telah diterbitkan dalam pelbagai bidang termasuk sastra. Jadi bila ada mesin pencetak, jadi banyaklah buku dikeluarkan, diterbitkan. Okey. Termasuk dalam bidang sastra. Okey, itu ialah mesin cetak. Salah satu penyebab mengapa sastra berkembang sebab ada mesin cetak. Jadi tak payah lagi nak menulis. Kalau menulis boleh tapi very limited kan. Nak tulis tu susah. Tapi limited bilangan dia. Kalau cetak habis cetak. Banyak buku boleh buat. Okey, yang seterusnya bila adanya mesin cetak, maka banyaklah buku. Jadi buku juga merupakan salah satu faktor berkembangnya sastra pada era moden. Okey, buku. Oleh kerana banyak buku, Pustakaan Darul Kutub ditubuhkan kerana orang ramai berminat terhadap buku. Okey. Jadi perpustakaan pertama yang wujud iaitu Darul Kutub di Mesir, Darul Kutub. Okey, apakah function dia? Function dia ialah dia mengumpulkan semua buku-buku, mengumpulkan banyak-banyak buku yang bertebaran di masjid. Okey, sebelum ni tak ada perpustakaan Darul Kutub ni. Jadi banyak-banyak buku dia tidak centralized. Dia ada dekat masjid sana sikit, masjid sini sikit, dekat rumah penulis tu sikit. Okey. Jadi senang dia nak centralize benda ni supaya satu tempat ni orang datang boleh tengok, boleh akses banyak buku. Jadi tak perlu orang ramai pergi ke banyak tempat di masjid sana, masjid sini, rumah ulama sana, rumah ulama sini. Jadi kita pergi perpustakaan sahaja. Pergi perpustakaan Darul Kutub, dia mengumpulkan koleksi-koleksi kitab yang ada pada zaman itu. Okey, kitab dengan buku samalah. Okey, apa lagi function dia? Darul Kutub ni juga membeli buku, okey. Jadi kalau macam ada penulis-penulis yang menulis buku, okey, Darul Kutub ni beli. Okey, beli dan simpan dekat di punya perpustakaan. Okey. Dia juga membuat kempen-kempen sumbangan buku. Okey, siapa nak menyumbangkan buku boleh datang, boleh depositkan buku ke dalam perpustakaan kami. Berlaku juga zaman sekarang kan. Dan juga mencetak buku sehingga kapasiti mencapai lebih sejuta buah buku. Okey, jadi pada zaman tu, zaman dulu tu walaupun zaman moden, Darul Kutub ni boleh menyimpan sehingga sejuta buku pada zaman tu. Okey. Jadi majulah. Darul Kutub ni besarlah dia punya sumbangan terhadap sastra.
kerana dia organize buku-buku. Okey, selain daripada itu, selain daripada Darul Kutub, Universiti Al-Azhar juga, Institut Al-Azhar juga menubuhkan perpustakaan dia sendiri, iaitu Perpustakaan Al-Azhar. Okay? Dia mau kepada bidang tafsir dengan hadis. Okey. Jadi bidang tafsir dengan hadis juga merupakan salah satu karya sastra sebab di bawah kategori nasar. Kan kita ada dua kan, kita ada nasar, ada syair. Okey, jadi kalau buku-buku yang bukan syair, bukan prosa, buku-buku biasa kita kategorikan sebagai nasar. Okey, di bawah sastra juga. Jadi lama-lama kelamaan sampailah hari ini, semua sekolah, semua universiti juga menubuhkan perpustakaan masing-masing. Betul lah kan? Setiap sekolah ada universiti masing-masing. Setiap universiti pun ada perpustakaan masing-masing. So the question is, awak siapa yang tak pernah masuk perpustakaan Uniza? Semua pernah masuk Tak. Siapa tu yang tak? Aina tak pernah masuk. Oh, sedih Aina Bila nak masuk? Tahu lagi Ustaz. Tak tahu lagi Zul pernah masuk Zul? Tak pernah Ustaz. Tak pernah Okey. Itulah nanti datanglah Uniza Indonesia sampai, perpustakaan Uniza tak sampai lagi Okey. Darul Kutub Darul Kutub nama dia kot. Okey, seterusnya okey, apakah faktor lagi yang menyebabkan apa? Berkembangnya sastra pada zaman era moden. Iaitu terjemahan. Okey, bermula pada era Muhammad Ali Bashar. Jadi Muhammad Ali Bashar ni, dia memang sangat, walaupun dia ahli politik, dia ialah sultan, okey, gubernur, tetapi dia sangat concern dengan keilmuan ni. Dia sangat concern dengan keilmuan. Okay, dia tidak politik sahaja, dia tak cakap pumpang-pumpang tapi habuk pun tak ada, tapi dia memang suka ilmu, dia buat betul-betul. Okey, apa yang Ali Bashar buat? Dia suka terjemahan. Okey, selain daripada dia membina masjid, perpustakaan, dia membina sekolah semua tu. Jadi dia juga suka terjemahan. Terjemahan dilakukan daripada ilmu-ilmu barat ke dalam bahasa Arab. Jadi ilmu-ilmu barat banyak kan diterjemah ke dalam bahasa Arab. Okey. So antara karya sastra Inggeris yang diterjemah ke bahasa Arab ialah Majadulin, Al-Fadilah, Asy-Syair dengan Fisabilitaj. Okey, ni 1, 2, 3, 4 ni antara 4 karya, asalnya karya Inggeris telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Okey. Jadi bila terjemah banyak terjemahan karya-karya asing ke dalam bahasa Arab, maka sastra dalam bahasa Arab pun berkembang kerana banyaknya terjemahan-terjemahan daripada bahasa lain. Okey, seterusnya ialah Dewan Bahasa Al-Majami'.
Al-Lughawiyah ataupun Al-Majma' Al-Lughawi. Dewan Bahasa. Kalau kita kategorikan dalam bahasa Melayu kita panggil Dewan Bahasa lah. Okey, kenapa Dewan Bahasa ni tertubuh? Kerana keperluan untuk contohnya apa? Ataupun sesuatu yang tak ada dalam Arab masa tu. Jadi dia nak cari perkataan apa yang sesuai dengan perkataan tu yang boleh diarabkan. Kalau yang pertama, kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa Arab, okey, jadi kita guna yang perkataan tu. Kalau tak boleh, kita arabkan dia. Inggeris tu kita arabkan dia. Kita kekalkan perkataan tu tapi kita adjust sikit. Contohnya macam sandwich. Sandwich tak boleh nak terjemah dah kan? Tak boleh nak terjemah dah. Jadi pakai sandwich je. Sandwich. Jadi peranan dia okey, dia iktiraf perkataan tu, jadi ejaan pun dia standardize semua. Sandwich. Okey. Contoh macam bicycle. Bicycle tak ada kan? Okey, bicycle apa benda yang boleh tak kita terjemah ke dalam bahasa Arab? Kita tak nak guna perkataan bicycle. Dia guna-guna, boleh. Okey, jadi kita pakai daraja naria. Daraja. Sorry, daraja naria pula. Daraja. Maksudnya ialah bicycle. Jadi boleh. Perkataan tu boleh tukar kepada bahasa Arab. Kalau ada perkataan yang boleh ditukar bahasa Arab, ada yang tak boleh ditukar, jadi kita kekalkan dan jadikan dia sebagai bahasa Arab. Contoh macam sandwich tadi. Okey. Perkataan car. Car kan dicipta oleh orang oleh orang Inggeris, Ford kan? Orang Ford. Diciptakan oleh apa benda tak, tapi Ford lah nama dia. Jadi car, macam mana kita nak terjemah ke dalam bahasa Arab? Apa benda yang apa sebenarnya car tu? Jadi orang Arab tengok car ni ialah wow, dia boleh berjalan dengan laju. Bergerak dengan jalan laju. Jadi sayyarah. Sayyarah tu maksudnya ialah sara. Sara tu berjalan. Tapi kalau sayyarah ialah serah mubalagah. Serah mubalagah sangat laju-laju. Sangat jalan laju. Jadi perkataan yang sesuai sayyarah. Jadi ini adalah antara peranan Dewan Bahasa. Mungkin perkara ni dah wujud sayyarah ni, tapi Dewan Bahasa dia centralizekan balik. Okey, dia rasmikan balik perkataan tu sayyarah. Okey. Contoh macam perkataan apa lagi? Ta'irah, aeroplane. Okey, macam aeroplane. Okey, jadi apakah peranan Dewan Bahasa ni? Dia tengok apakah aeroplane tu sebenarnya? Bagaimana dia punya nature? Jadi aeroplane ni ialah benda yang besar yang boleh terbang. Jadi apakah terbang dalam bahasa apa ni? Bahasa Arab. Jadi ta'iratun, terbang. Jadi ta'iratun yang boleh terbang. Okey. Ataupun tayyarah. Tayyar ialah yang boleh terbang, yang sangat boleh terbang. Benda besar yang boleh terbang. Jadi ta'irah. Jadi sama function dia macam Dewan Bahasa Malaysia lah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Macam tu lah function dia. Apa yang berlaku di Inggeris sana, Dewan Bahasa akan rasmikan benda tu. Boleh jadi tak bahasa Melayu ke tak? Okey. Jangan jadi macam Indonesia. Indonesia semua perkataan dia bahasa Melayu tu, bahasa Inggeris tu semua dia nak indonkan. Menggunakan perkataan yang sama. Okey. Contoh macam perkataan production. Okey. Production. Okey, jadi Dewan Bahasa kata okey, kita boleh tukar kepada produksi. Okey. Itu kerja Dewan Bahasa lah. Apa lagi? Perkataan printer. Printer ada tak dalam bahasa Melayu? Printer. Mesin cetak. Okey, mesin cetak lah macam tu. Okey. Okey, jadi tapi dulu saya belajar kat Jordan. Seminggu saya lalu apa ni? Ada satu kedai, saya tak tahu kedai apa, tapi dia tulis situ dal ra alif ya, kaf lam ya nun. Saya dok mikir apa benda, saya tak dapat tangkap. Seminggu saya dapat tangkap benda lah. Rupanya dry clean.
Dal ra alif ya, kaf lam ya nun. Saya ingatkan nama orang ke ataupun nama tu kan. Jadi macam tak pick up ke masa tu rupanya baru tahu iaitu ialah dry clean rupanya. Jadi tak biasa baca perkataan apa ni Arab dalam Inggeris dalam bahasa Arab, dalam tulisan Arab. Okey. Saya pun tak pasti yang tu telah diarabkan ke ataupun salah tata bahasa macam tu. Okey, dry clean macam tu. Uh, Banyaklah. Bipsy, okey, Bipsy, uh, Starbucks. Jadi ejaan dia, jadi sebenarnya berbeza-beza ejaan Starbucks tu berbeza-beza setiap negara. Negara Jordan lain, negara Qatar lain Starbucks. McDonald's pun macam tu. McDonald lah. Jadi sebab apa? Sebab Dewan Bahasa Arab dia tak centralized. Kalau macam Dewan Bahasa Mesir, dia centralized Mesir sahaja. Okay, kalau Dewan Bahasa dekat Jordan katakan, dia centralized Jordan saja. Macam tu. Dia tak centralized, dia tak bersatu macam tu. Jadi kamu akan dapati perkataan Inggeris tu yang ditulis berbeza-beza setiap negara. Okey, macam singkat pun lain. Ada yang kata mazhab, ada yang kata macam-macam. Okey, istilah-istilah lain berbeza-beza di setiap negara Arab. Juga ya. Oleh kerajaan Mesir, Dewan Bahasa pertama iaitu Majma' Lughawi. Majma' Lughawi Al-Awwal hiya fi Misr. Pada tahun fi am 1351 Hijriyah. Okey, lepas tu disulit penubuhan Dewan Ilmu di Damsyik. Dewan Ilmu tu juga Dewan Bahasa lah, tapi nama dia Dewan Ilmu. Al-Majma' Al-Ilmi. Tapi sama function dia di Damsyik dan juga di Baghdad dan juga Dewan Majalah di Jordan. Majma'ul Majallah fil Urdun. Okey, ini antara dewan bahasa yang ada pada zaman moden. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Ustaz. Ya. Tak ada. Soalan ada. Ha? Tiada soalan Ustaz. Oh, tiada. Okey, tiada Okey, kalau tiada soalan kita akan sambung seterusnya iaitu ini tadi yang saya terjemah tadilah. Saya terjemah, saya ambil poin-poin. Lepas tu saya terjemah. Tengok Ma'ajim Majma' Lughawiyah terjemah ni, saya ambil poin-poin. Lepas tu saya terjemah ke bahasa Melayu. Poin seterusnya ialah perkembangan sastra Arab, iaitu yang pertama syair yang tak sempat saya terjemahkan dan mempoinkannya. Kerana apa? Kerana Nabil nak minta hari Khamis. Biasanya saya struggle Khamis malam tu saya struggle buat siapkan, tapi Nabil nak hari Khamis, so kita salahkan Nabil. Okey. Tak, sebenarnya saya tadi tak sempat sebab banyak meeting dengan bengkel tadi. Rupanya bengkel tu sampai apa ni? Sampai tengah hari sampai tu jadi down. Jadi macam mana? Saya nak bacakan, saya terjemah ke ataupun kita nak sambung dekat Putrajaya nanti dalam bentuk bahasa Melayu? Kat Putrajaya. Okey. Ni baru jam suku ni baru 1 jam suku ni.
So macam mana? Macam mana guys? Nak sama Putrajaya ke? Nak saya bacakan lepas tu saya terjemahkan ke macam mana? Kalau saya baca pun, saya terjemah pun, awak nak tulis macam mana kan? Ha? Okey. Putrajaya, kamu ada berapa grup? Okey, kamu presentation kan? Di Putrajaya nanti presentation kan? Ya betul Ustaz. Tapi presentation sekejap je, tak ada sampai 3 jam kan? Tak. Kumpulan kami 2 minit pula. 10 minit paling lama. Okey. So nanti kat Putrajaya kita habiskan dulu syllabus ni. Lepas tu kita akan sambungkan dengan apa ni presentation, lepas tu habis. Okey? Jadi saya insya-Allah ada masa saya sempatlah untuk terjemahkan ni. Poin-poin masukkan dalam slide. Okey, ada soalan tak? So kita terpaksa berhenti sampai sekarang sebab kamu tak nak ni, tak nak terjemah, nak bahasa Melayu je punya version. So kita sambung di saja nanti insya-Allah. So guys, do you have any questions? هل هناك سؤال أو استفسار عن أي شيء؟ Lah Ustaz. لا. Lah. Okey, kalau tak ada insya-Allah kita jumpa dia minggu depan. Okey, kita sudahi dengan kafaratul jilsah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukran ala husni istimaikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sama. Ustaz. Sama. Ustaz.